Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Pertamanya syukur alhamdulillah kita sama-sama dapat meluangkan masa. Marilah sama-sama kita berniat i'tikaf di samping kita duduk mendengar perkongsian yang akan dikongsikan nanti dalam siri motivasi iman kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kongsikan beberapa perkara hari ini. Yang pertamanya tentang jenis-jenis keikhlasan dalam amal ibadah kita. Yang kedua ingin saya kongsikan, jika kita ditimpa musibah, apakah kaedah kita nak menanganinya. Yang ketiganya, kita di penghujung bulan Zulkaidah, kita nak masuk kepada bulan Zulhijjah. Awal Zulhijjah pada 1 Julai, Jumaat minggu depan. Dan yang ketiganya kita akan bahaskan tentang kelebihan bulan Zulhijjah. 3 perkara panjang ni, harap bersabar. Tapi insya-Allah waktu syuruk 7.07 insya-Allah saya akan cuba habiskan. Pertamanya tentang jenis-jenis ikhlas. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, khususnya pada kalam hikmahnya yang ke-10, mengungkapkan satu perkara, nak menggambarkan pentingnya ikhlas dalam kita beramal. Katanya, al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudi siril ikhlas fiha. Terjemahan dia, amal ibadah lahiriah kita ini, gambarannya dia berdiri tegak macam kita jasad manusia. Seorang insan, seorang manusia, dia hidup kerana ada jasad, ada roh. Begitu juga dengan amal ibadah kita. Dia mesti ada kedua-dua komponen. Amal dia berdiri secara lahiriah, kita nampak orang solat, orang puasa dan sebagainya lah, orang mengerjakan haji dan sebagainya. Wa arwahuha, dan ruh kepada amal ibadah ini ialah wujud siril ikhlas, wujud keikhlasan yang tersembunyi pada amal kita. Dia nak gambarkan pentingnya ikhlas dalam beribadah, kerana dia dasar ataupun asas kepada penerimaan amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ikhlaskan diri, duduk dalam majlis ilmu pun ikhlas, solat ikhlas, sedekah ikhlas, kan? Kena peringat diri kita sentiasa untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan. Ar-Raqib dalam kitabnya Mufradat mendefinisikan ikhlas sebagai menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Dalam kita beramal ini, kita singkirkan segala sesuatu melainkan Allah. Kita buat segala sesuatu amal itu memang lillahi ta'ala, singkirkan segala sesuatu. Sebab itu ulama dalam mensyarahkan kalam hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, dia sebut ada 3 jenis ikhlas. Pertama disebut sebagai ikhlas al-ibad, ikhlas hamba. Ketiga-tiga ni ikhlas, tetapi dia ada tahap-tahap dia. Tahap pertama disebut sebagai ikhlas al-ibad. Ikhlas al-ibad ini ialah beramal dengan kita singkirkan unsur riya. Ciri pertamanya tak ada unsur riya. Beramal nak menunjuk dekat orang, tak ada. Kita jaga elok-elok amalan kita untuk kita tidak riya dengan amal yang kita lakukan, kan? Rasa bersedekah tu dah rasa macam orang lain tengok, kan? Kita rasa yang tu jangan. Yang keduanya, jangan beramal, ini yang pertama,
ikhlasul ibad ini. Yang keduanya ialah jangan buat kerana keduniaan. Jangan buat amalan itu kerana keduniaan, seperti nak dihormati, nak disanjungi dan sebagainya. Dan ciri yang ketiga kepada ikhlas al-ibad ini, hak ni tak apa, bukanlah suatu aib, tetapi sebab saya kata tadi, dia termasuk dalam termasuk dalam kategori ikhlas juga, di mana pada kategori ikhlas al-ibad ini, seseorang itu dia masih beramal dengan matlamat untuk mendapat ganjaran pahala dan melindungi diri dia daripada kemurkaan dan azab siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kadang-kadang kita beramal kan kita nak ganjaran kan? Kita sebut fadilat amal ini dan kita beramal untuk dapatkan fadilat. Tapi masih dalam kategori ikhlas. Ini tahap yang orang kata apa? Ikhlas yang bukanlah rendah, tetapi maksudnya yang mungkin yang beginners lah. Kan, beginners untuk permulaan. Yang keduanya disebut sebagai ikhlas al-muhibbin, daripada perkataan hub, cinta. Seseorang yang beramal bukan kerana nak ganjaran pahala, bukan kerana nak lindungi diri daripada murka dan siksa Allah, tetapi dia beramal itu, buat sesuatu amalan itu, gemar solat, gemar bangun malam, gemar tahajud dan sebagainya kerana cinta kepada Allah. Seorang ulama tak kala mentafsirkan ataupun mensyarahkan kalam hikmah ini, dia bawa contoh bagaimana yang dikaitkan dengan ikhlas al-ibad ini, ikhlas al-muhibbin ini. Dia bawa kisah Rabi'atul Adawiyah. Semua orang bisa dengar kan kisah waliullah, wali wanita. Sebab Rabi'atul Adawiyah pernah mengungkapkan satu ungkapan, dia kata, ma'abadtuka qaufan min narik. Ya Allah, aku tak beribadah kepadamu kerana aku takut kepada nerakamu. Wala tama'an fi jannatik, dan aku tak beribadah kepadamu ya Allah kerana aku nak kepada syurgamu. Tetapi Rabi'atul Adawiyah ini, dia zikir kepada Allah, dia beramal ibadah kepada Allah kerana betul-betul dia cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas al-muhibbin ini dia tinggi sikit, tahap dia tinggi sikit daripada ikhlas al-ibad tadi. Jadi kita pun sama kan, cuba kita tingkatkan perasaan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita buat lillahi ta'ala, tetapi kerana kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarang sunnah yang kita dengar yang menuntut kita untuk beramal, kita buat kerana kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bila kita cinta Nabi, insya-Allah Allah akan cinta kepada kita, dan perasaan kita kepada Allah dan Rasul itu memang kita cinta kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, supaya kita, orang kata apa, dalam kehidupan kita ini kita sentiasa ada perasaan nak meningkatkan amal dengan meningkatkan tahap keikhlasan kita. Yang ketiganya disebut sebagai ikhlas al-arifin, ataupun juga disebut sebagai ikhlas al-muqarrabin. Ikhlas orang yang arif billah. Kan kita biasa dengar perkataan al-arif billah, ataupun al-muqarrabin ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tingkatan ikhlas yang disebutkan ini merupakan ikhlas yang sejati dan tertinggi berbanding dengan kedua-dua jenis ikhlas tadi. Dan dia manifestasi daripada satu zikir yang pada kuliah yang lepas yang saya kongsikan tentang perkataan yang kita biasa dengar dan selalu juga kita sebut, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita rasa bahawa kita dapat tinggalkan maksiat itu kerana haula, daya yang Allah berikan kepada kita.
Dan kita dapat buat benda taat pun kerana kuasa kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Allah belaka. Dalam kehidupan kita ni, kita melayari kehidupan kita ni, kita dapat tinggal maksiat, Allah daripada Allah. Kita dapat buat taat, Allah juga memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu saya kongsi kembali bagaimana Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, Allahu Rabbi wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, ungkapkan perkataan-perkataan ini. Taufik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh duduk kat sini bukan kerana tuan-tuan nak duduk nak dengar dak. Kerana Allah. Allah beri taufik, beri kekuatan tuan-tuan dapat duduk dengar majlis ilmu, dapat beriktikaf di masjid kerana Allah. Jadi syukur kepada Allah. Sentiasa kita bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada kita, dan akhirnya melonjakkan kita kepada satu tahap ikhlas. Mudah-mudahan Allah kurniakan ikhlas al-arifin al-muqarrabin dalam diri kita sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang pertama. Subtopik yang kedua. Macam karang buku lah pula nak ada subtopik. Kita ditimpa musibah. Dalam kehidupan kita ni, kita kadang-kadang Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Sama ada kita sakit, kita kehilangan sesuatu dan sebagainya. Semalam di surah Ar-Rayyan saya baca kitab Bidayatul Hidayah. Kita berkongsi tentang akhlak ataupun adab dalam masjid. Bila seseorang itu kehilangan sesuatu di dalam masjid, musibah juga tu. Kan, terlupa, tertinggal jam ke, tertinggal handphone ke, kan, itu juga musibah. Tapi solusi, satu hadis yang disebut tentang adab yang berkaitan dengan kehilangan barang dalam masjid ni. Dalam satu kisah bagaimana seorang sahabat hilang barang, dia masuk dalam masjid itu, dia buat heboh boleh. Kan, dia melaung-laungkan, siapa jumpa barang aku ni, kan. Benda tu tak boleh sebenarnya, kurang adab sebenarnya, kurang etika dalam masjid. Sebab ada satu hadis Nabi SAW, rawahul Muslim, hadis sahih, kan. Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid. Barang siapa yang mendengar, siapa-siapalah lelaki yang dia duk tanya orang, kata, ada jumpa tak barang aku kat mana kan? Falyaqul, kita kata kat dia sampai macam tu peringatannya, falyaqul la raddahallahu alaik, la raddahallahu alaik. Allah takkan bagi jumpa barang ni kat hang, kata. Fa innal masajid, kerana sesungguh masjid itu lam tubna li hadza. Sesungguhnya masjid itu tidak dibina untuk tujuan tersebut. Bila saya baca hadis ni, kadang-kadang ada orang tertanya-tanya, pasal apa tak boleh pula nak cari barang, kan? Sampai saya ditanya kembali lah dekat 2 hari lepas PUSM, kan, orang tanya macam mana ni, kan, orang hilang, apa solusi dia, nanti kita bagi solusi dia. Cuma yang dilarang itu ialah bila kita buat heboh, pergi tanya sampai mengganggu, kan. Waktu contohlah lepas Jumaat, kan, lepas solat Jumaat tu ada orang bangun solat sunat, kan, kita duk pergi buat heboh, bising-bising sehingga mengganggu kekhusyukan orang duk tengah solat. Itu hak dilarang. Sampai la raddahallahu alaik, kita boleh kata kat dia, kan. Tetapi kalau kita imagine cari senyap-senyap, hilang kunci kereta nak balik rumah tak boleh, kan, kena carilah juga, kan. Tapi mai cari senyap-senyap, kan, pergi ikut belakang masjid, kan, tanya Tok Siak, Tok Imam, ada jumpa tak kunci maybe, itu tak apa. Tapi hak dalam kawasan ni dari sudut adab jangan. Dari sudut adab jangan. Sebab ada hadis yang menyatakan sedemikian. Jadi solusinya ialah itulah, kita pergi ke belakang, kan, tanya senyap-senyap, itu tak apa.
Itu satu musibah. Kan, satu musibah kita kehilangan. Kita tak masuk lagi kepada hadis ni. Kita bila ditimpa musibah macam mana kita nak buat. Pernah satu ketika seorang pelajar dia hilang laptop komputer. Siapa pun hilang laptop ni dia frust lah. Sebab apa? Laptop ni kerja buat kita macam-macam ni. Kalau buat thesis tu hilang, Masya Allah, kan. Dah buat banyak dah ni, dah nak submit dah, hilang. Pening kepala, kan. Jadi dia frust tu, dia nak dapatkan kembali laptop. Orang curi dah ni, kan. Usaha dia, salah satu usaha dia, dia pergilah jumpa seorang ustaz kat pusat rawatan, kan. Pokoklah boleh tengok siapa curi ke apa ke. Jadi ustaz tu kata, hilang kena beli lain. Kan, dah hilang kena beli lain, kan. Jadi begitulah, kan, kadang-kadang kita kehilangan barang dan sebagainya. Apa yang kita perlu buat? Saya nak kongsi satu hadis dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Ummahatul Mukminin, kan, isteri Nabi SAW. Dalam satu hadis ni tentang musibah ni selalu kita dengar, tetapi mungkin kita boleh islahkan ataupun tambah cara kita untuk berhadapan dengan musibah. Ma min muslim tusibuhu musibah. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah fayaqulu ma amarahu Allah, maka hendaklah dia berkata dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini selalu kita sebut, kan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okey. Jadi ini musibah ini bukan sekadar ungkapan, ini bukan sekadar kita dengar orang meninggal kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebarang bentuk musibah, sakit ke, kan, kalau kita sakit, kawan kita duk main melawat kita, duk kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kena fahamlah, bukanlah kita nak doa bagi kita pi, bukan, kan, nak memperingatkan kita bahawa musibah kita ni inna lillah, sesungguhnya kita daripada Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kembalilah kepada Allah, rujuk kepada Allah, minta Allah sabarkan kita, minta Allah sembuhkan kita. Begitu sebenarnya hak kita kena faham. Bukan dia nak minta kita pi, tak, kan. Dan Ummu Salamah dalam meriwayatkan hadis ini, dia sebut, Allahumma ujirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, ganjarilah aku pada musibah yang aku ditimpa musibah ini. Allahumma ujirni fi musibati wa aqlif li, dan gantikan kepadaku khairan minha, apa yang lebih baik daripadanya. Dia ada kisah sebenarnya. Ummu Salamah ini sebelum berkahwin dengan Nabi SAW, dia ada suami dia dengan yang dikenali dalam sirah, dalam sejarah, Abu Salamah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah ini suami isteri, antara yang awal memeluk Islam, dan mereka melakukan hijrah 2 kali, kedua-dua isteri, suami isteri ini. Pertama kali ke Habsyah, yang kedua ke Madinah. So antara sahabat yang awal memeluk Islam. Tak kala mereka ke Habsyah, di Habsyah itu mereka digunakan dengan 4 orang anak. Kan, waktu Umar Al-Khattab masuk Islam, Sayyidina Hamzah masuk Islam, nampak kekuatan Islam, mereka balik mai ke Mekah. Tetapi waktu itu kita tahu dalam sejarah Islam, Islam masih ditindas. Kan? Dan mereka melakukan penghijrahan kali yang kedua ke bumi Yashrib, Madinah. Allah timpa musibah, kan, ujian kepada Ummu Salamah dan Abu Salamah ni. Dalam hijrah itu terpisah suami isteri, kan. Keluarga Ummu Salamah ni tangkap dia, bawa balik Mekah, terpisah daripada anak dan sebagainya. Tuan-tuan, ibu terpisah daripada anak ni, Masya Allah, sedih lah. Terpisah daripada suami, sedih lah, kan. Dan akhirnya bila
beliau dapat berhijrah ke Madinah, berjumpa balik dengan suaminya. Alhamdulillah mereka hidup bahagia. Dan dalam sejarah, Abu Salamah ini berjuang dalam perang, khususnya perang Uhud, tercedera. Dan kecederaan itu sehingga membawa kepada syahidnya beliau, suami kepada Ummu Salamah ini. Dan Ummu Salamah ini dalam sejarah diceritakan seorang yang cukup baik dan seorang yang cantik, kan. Pernah satu ketika selepas kematian suaminya Abu Salamah, dia dipinang oleh siapa? Dipinang oleh, sebelum Rasulullah dipinang oleh Umar, dipinang oleh Abu Bakar. Kedua-duanya dia tolak. Kemudian barulah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya tadi, ungkapan apa? Allahumma ujirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah apa yang aku ditimpa musibah ini dengan lebih baik daripadanya. Masya Allah, kematian suami tetapi diganti dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun samalah. Kita kehilangan barang, jangan doa orang kata pefras gini kan. Mudah-mudahan kita doa kesabaran itu ada pada diri kita dan Allah gantikan dengan yang terlebih baik daripada apa yang kita hilang. Jadi kalau kita ada perasaan ini, kaedah ini, solusi ini dalam menangani musibah yang menimpa kita, kita tak balat, ataupun kita tak, orang kata apa, orang kata kita tak gelabah, kita tak keluh kesah, kita tak gelisah. Kita tahu bahawa segala musibah yang menimpa kita ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita doa supaya Allah gantikan musibah yang menimpa diri kita itu dengan sesuatu yang lebih baik. Itu kaedah dia, kan. Itu sebagai satu solusi. Yang ketiga berkenaan dengan kelebihan bulan Zulhijjah. Zulhijjah, apa maksud Zulhijjah? Zul ni tuan punya, Hijjah haji. Kita tahu lah bulan Zulhijjah ni bulan orang mengerjakan haji, kan. Dan dalam Islam ada 3 bulan yang dimuliakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Yang pertama, kita maklum, bulan Ramadan. Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang diberkati. Yang keduanya ialah bulan Muharram, kerana padanya terdapat Yaumul Ashura. Yaumul Ashura. Dan yang ketiganya bulan Zulhijjah, kerana padanya orang mengerjakan haji, orang buat kurban dan sebagainya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min ayyamil 'ashr Zulhijjah." Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah. Dan tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wala ahabbu ilaihi al-amal, dan tidak lebih aku sukai padanya untuk beramal padanya, min ayyamin ash Zulhijjah, daripada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Maknanya 1 sampai 10 Zulhijjah. Nabi sebut hari itu besar di sisi Allah, dan aku suka beramal pada hari tersebut. Jadi kita bear in mind 1 Julai ada pengumuman kan, 1 Julai awal Zulhijjah, hari Jumaat minggu depan, start daripada itu. Kita rasa macam ini satu kesempatan untuk kita refresh. Lepas bulan Ramadan ni insya-Allah kita beribadah kan, lepas tu kendor sikit kan, biasalah kita manusia ni kan. Nak masuk 1 Zulhijjah ini, kita kembali ni bersemangat dengan hadis ini.
Nabi SAW meningkatkan amal ibadah Jumaat minggu depan. Dan sambungan hadis itu dia kata fa'aksiru fihinna minat tasbih. Cara kita nak memenuhi 10 awal Zulhijjah itu dengan fa'aksiru fihinna minat tasbih wat takbir wat tahmid wat tahlil. Maksudnya zikrullah kan, dengan memperbanyakkan tasbih, subhanallah subhanallah. Start masuk 1 Julai 1 Zulhijjah tu, dalam diri kita memperbanyakkan tasbih, takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Start subuh 1 Julai tu, Jumaat tu kan, kita mengambil ni sunnah Nabi untuk memperbanyakkan zikrullah. Biasa dia buat 33, hari tu kita buat 1000 ke 100 ke. Maknanya memperbanyakkan tasbih, takbir, tahmid dan juga tahlil. Itu kaedah kita, orang kata apa, nak meraihkan kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah, khususnya 1 hingga 10 Zulhijjah. Malah dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Perkataan ayyamin ma'lumat ini sebahagian daripada mufassirin ahli tafsir menafsirkan bahawa yang dimaksudkan hendaklah kita mengingati nama Allah fi ayyamin ma'lumat ini. Ayyamin ma'lumat ini ditafsirkan sebagai 10 hari terawal Zulhijjah. Jadi ada sandarannya kan, kalau kita nak beramal pada 10 awal Zulhijjah itu, nak mempertingkatkan, memang sepatutnya kita bermotivasi dengan surah Al-Hajj ayat 28 ini dan juga hadis yang disebutkan tadi. Ramadan tu kadang-kadang kita rasa dah kan, rasa nak sambut Ramadan. Zulhijjah juga kalau boleh kita rasa nak masuk bulan Zulhijjah minggu depan ni, nak masuk bulan Zulhijjah dengan peluang untuk kita meningkatkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tanamkan dalam diri. Selain daripada kita zikrullah dengan takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya, tasbih dan sebagainya, disunatkan kita untuk berpuasa. Puasa sunat pada 1 hingga 9 Zulhijjah disunatkan kalau boleh lah. Tapi kalau tak boleh, sekurang-kurangnya pada hari Tasu'a, pada hari 9 Zulhijjah, sehari sebelum kita raya haji 10 Zulhijjah. So ambil kelebihan tu, kelebihan yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Dan yang ketiganya, untuk kita rasa dan mengambil manfaat daripada bulan Zulhijjah ini, kita melaksanakan kurban bagi yang berkemampuan, ada lebihan kewangan dan sebagainya. Jangan tinggal ibadah kurban. Itu di antara amalan-amalan yang kita boleh penuhi dalam bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini meningkatkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita buat itu bukan saja-saja kita bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran yang disebutkan tadi. Kemudian selepas itu tak apalah kita nak buat beraktiviti kan, bermasyarakat, nak buat kenduri, buat akikah dan sebagainya, itu pun satu yang dituntut kan. Sebab itu kalau boleh dalam komuniti inilah satu ruang dan peluang untuk kita sama-sama berhimpun, bergotong royong dan sebagainya untuk mempereratkan silaturahim sesama kita. Inilah kesempatan untuk orang betapa kita meningkatkan suasana kita dengan jiran kita ni semakin baik kan. Kadang-kadang kita dengan jiran kita ni kadang-kadang tak dapat elok lah, kadang-kadang ada juga
kan syaitan iblis ni tercucuk kan. Ambil kesempatan ini untuk kata apa, langkah untuk kita memperbaiki kembali hubungan kita sesama jiran kan, turun ke surau masjid, sembang, bercakap, dan akhirnya kita mengislahkan diri kita dengan memperbaiki hubungan kita dengan jiran kita. Saya ingat itulah beberapa perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama tadi, kita ulang kembali rumusnya, pentingnya keikhlasan dalam diri dalam beramal kepada Allah. Kena ingat sentiasa, sebab ikhlas ni lah orang kata apa, salah satu syarat untuk penerimaan amal. Di samping yang kedua, ittiba'. Tak ikhlas kena rugi sangat-sangat, sebab dinilai nanti ikhlas kan. Sebab itu kalau kita nak orang kata apa, nak lebih bermotivasi dalam beramal ini, hak tak nampak itu kita kena rasa. Contohlah, apa yang tak nampak? Pahala. Apa yang tak nampak? Ditingkatkan darjat. Hak tu hak kita kena bagi perhatian. Contoh mai solat berjemaah, saya pesan pada diri saya sendiri, salatul jamaah afdal min salatul fazl bi 70 wa 20 darajah. Semua orang tahu hadis ini. Solat berjemaah itu gandaannya 27 kali darjat ketinggian dia. Benda ni tak nampak, tetapi itulah hak tak nampak, itulah orang kata apa, ganjaran darjat, pahala tak nampak. Tetapi bila tak nampak itu kita rasa macam tak apalah kan? Tapi sebenarnya satu hari nanti bila kita beralih ke alam sana, hak tu nak bekal kita. Hak kita nak nampak apa? Duit kan. Cuba orang kata apa mai kan, RM27, RM27 pakat ramai mai. Tapi hak tak nampak tu kita rasa. Jadi bila kita dengar suatu hadis yang menyebut tentang ganjaran, pahala dan sebagainya, hak itu hak kita nak pegang tu. Sebab itu bekalan yang sejati. Dan buat perkara itu dengan penuh keikhlasan. Yang kedua tadi, kita sentuh tentang bila kita ditimpa musibah, jangan ralak, jangan keluh kesah, ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali orang kata apa, pegang pada diri kita ni hamba Allah. Allah uji kita ni untuk kita sabar, untuk kita dapat ganjaran diganjari dan sebagainya. Dan akhirnya kita minta dekat Allah, atas musibah yang kita ditimpa ini kita dapat ganjaran dan Allah menggantikannya dengan yang terlebih baik. Dan yang ketiganya, ambil kesempatan minggu depan, pasakkan dalam minda, bulan Zulhijjah masuk, tingkatkan amal ibadah, puasa, zikrullah, dan melaksanakan korban, dan memperbaiki diri kita dalam hubungan kita sesama jiran, dalam masyarakat dan sebagainya. Saya ingat sekali itu yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khair hadzal yawm. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khair hadzal yawm. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khair hadzal yawm wa jaa'a bisyamsi min madli'iha. Allahumma arzuqna al-khair hadzal yawm. Allahumma arzuqna al-khair hadzal yawm wa adfa' 'anna syarrahu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.